السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucap syukur dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita, peluang dan ruang masa, kesihatan, rezeki yang melimpah ruah, mana dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya orang yang paling mulia di sisi aku ialah orang yang paling bertakwa kepadanya. Dan insyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itulah pada muka surat 110 bab Jomel. Itulah bahawasanya kita sedia maklum dalam beberapa minggu lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Nampak surah ni semangat oleh? Semangat bukan semangat surah haji atau orang semangat kau. Maka dah lama lagi kita akan sambut bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana di dalam bulan tersebut banyaklah ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hamba-hambanya yang melakukan ibadah pada bulan tersebut. Batulah dalam Islam dia ada ibadah yang berbentuk tahunan. Yang ada ibadah berbentuk semua hidup sekali atas kemampuan. Benda haji. Ada ibadah bulanan, ada ibadah tahunan. Tiap-tiap tahun wajib dia kerja benda puasa bulan Ramadan. Dia ada ibadah mingguan. Mana maya Jumaat. Tu fardu ain tu bukan fardu kifayah. Fardu Jumaat ni dia bukan macam maya Jumaah. Maya Jumaah ni ada tok imam, tok bila. Ada tok siap padang dah. Sah dah, mana lepas dah belaka tu. Tapi sembahyang Jumaat, kalau kita kapur dah pergi dah. Dah dia kata padang orang dah Jumaat, kita dah Jumaat pun tak apa dah. Dah tak lepas. Dah, kerana Jumaat ni ialah fardu ain atas tiap-tiap orang laki-laki yang mukallaf. Sama ada dia bermukim ataupun bermustautin. Yang ni bermukim duduk situ nak mati situ. Kita kalau orang pergi mana pun duduk ubik dah, bukan duduk sini mati sini biar tanah sini Ada pun orang yang bermustautin, dia kata dak, kita kalau kerja kita ni habis dah, kita dah ambung, kita nak balik kampung. Kita di sini ni sebab kerja dia tak kerja, kita balik dah ni. Ada orang tapi hati dia dekat nak duduk kampung. Orang panggil orang yang bermustautin. Walaupun orang itu wajib juga dia kena kerja Jumaat. Orang panggil ibadah hak mingguan. Dan dia ada ibadah hak harian. Benda harian. Itu sembahyang 5 waktu. Ni sebagai tiang agama. Maka sini
Dan dia ada ibadat hak sentiasa. Mana? Yani hati seseorang hamba sentiasa ingat kepada Allah. Dalam apa jua keadaan sekalipun, dia sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita dia maklum dah lama kita masuk bulan Ramadan. Jadi bab yang ke-100 bab macam 110 iaitu bab yang ke-14. Iaitulah dia nak menyatakan, nak beritahu kepada kita tentang adab-adab puasa. Nak puasa ni kena ada adab juga. Bukan boleh pakai janji puasa sudah. Makan orang bang tak apa puasa ni badan tu. Mana dia ada adab tertentu dalam kita melaksanakan dalam bulan Ramadan, bulan puasa lah. Maka kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, yani Imam Ghazali rahmatullah, dia kata maka tidak sepatutnya orang panggil duk comel mana dah. Tak sepatut duk comel mana dah kalau dia kata engkau hanya puasa pada bulan Ramadan sahaja. Bulan Ramadan ni dah wajib, bukan sunat dah. Melainkan bagi orang perempuan yang ada uzur. Tu dah apa dah mana orang dah puasa ni? Uzur dah. Uzur dah tahu. Uzur itu dah warna puas ke lelaki. Dah tahu contohnya. Mana kata sepatutnya kalau kau hanya puasa pada bulan Ramadan sahaja, maka bermakna telah meninggalkan berebut keuntungan dengan puasa sunat. Hak wajib ni memang orang panggil modal dah Tuhan bagi kita. Sebab tu nasib baik Allah Ta'ala ni dia bagi puasa ni, kita kadang orang ni harap bulan puasa puasa. Kalau bulan lain tak seharap. Nana kata di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala mana memberikan kepada hamba-Nya boleh gak rehat. Mana rehat pada makan. Kalau dak tiba mau pagi nasi dagang pukul 10. Kena nasi kabu pula. Masuk tengah hari pula lauk kambing pula. 5 kali sebetul makan. Dak rehat. Dah warna pas pita banyak nak makan. Contohnya. Sebab itulah puasa ni ialah ia merehatkan tubuh badan. Lalu Allah Ta'ala dah menjadikan pada kita bulan Ramadan itu mana untuk tengah daripadanya Allah Ta'ala nak rehat tu badan. Ada orang masuk bulan Ramadan ialah dia puasa. Bulan-bulan lain hak sunat-sunat hak yang disunatkan muakkadah tak ada lah, tak kerja lah. Puasa tak seperti puasa sunat Isnin kami ada lah. Seperti mana puasa nisfu Syaban ada lah. Adapun puasa bayat, puasa putih 13, 14, 15. Dan lagi pula banyak puasa-puasa tu. Puasa hari Ashura, puasa Arafah dan hari Arafah. Misalnya 9 sebelum masuk bulan hari Nahar. Maka dia tak buat benda tu. Hanya dia kuat dia hanya semata-mata puasa bulan Ramadan aja. Alhamdulillah buat juga. Ni puasa pun juga. Duk perang sehari plastik hitam. Apa geng plastik hitam. Kata benda dia kata siapa? Siapa orang duduk lebet belakang pokok? Contohnya. Maka dia kata bermakna engkau telah meninggalkan berebut keuntungan. Sebab puasa hak sunat ni untung. Untung warnanya dah boleh makan sehari lapar. Untung akhirat esok. Iaitulah keuntungan dengan puasa sunat, dan engkau tidak mengambil kesempatan untuk berebut darjat, ketinggian, pangkat yang tinggi dalam syurga Firdaus. Sebab apa dia kata? Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunat. Bila mati esok mana ia jadi bila mati esok kita tengok Allah untungnya orang ni dulu puasa sunat banyak sungguh. Puasa Isnin Khamis mana puasa lagi apa panggil hari bayak lagi 3 hari ni puasa hak tak pernah Nabi tinggal.
Abang puasa antara 13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Bulan Muharram, tak? Bulan Safar, bulan mana? Bulan Sya'ban salam. Bulan Rajab, dan bulan Ramadan masuk tak? Tak, bulan Ramadan sampai pada awal. Awal sampai 30. Sampai habis bulan lah. Dan apa itulah dia kata, kalau kamu tidak mengerjakan dosa sunat, puasa sunat ni, kamu akan menyesal. Menyesal. Nak tengok orang pahala banyak. Nak melihat pahala orang yang banyak puasa sunat, seperti halnya, seperti kelakuannya engkau melihat kepada bintang-bintang yang berkelip-kelip. Nak rayaknya banyaknya pahala orang yang mengerjakan puasa sunat ni. Banyak tak banyak ni, bila di akhirat tu seorang hamba tengok ni seperti bintang-bintang di langit. Tak tahu kelip langit ni. Tak boleh nak kira banyak mana. Itulah keadaan pahala. Kalau kita rakyat pahala ni duit lah. Nak mudah sangat. Apa panggil duit hak bayar di akhirat. Hak duit kat dunia ni kadang-kadang bahak orang. Kadang-kadang duk bibit duk pada kereta pun nak pecah orang, hilang dah duit. Ni apa ni? Orang ni sebab tu duit ni, pahala ni Allah Taala bayar di akhirat. Di akhirat esok. Bila tengok duit ni, bertembung-tembung banyaknya pahala ni, mana seperti mana bintang-bintang di langit. Kalau kita tengok buka beti pun duduk rumah, dah buka beti tu penuh duit. Pernah mati lah. Tu baru dunia. Ni akhirat lebih pada tu lagi Allah Taala bagi. Dan mereka jauh lebih tinggi daripada engkau, kerana mereka berada pada darjat yang tinggi sekali. Mana orang yang banyak puasa sunat ni, mana orang ni lebih tinggi daripada engkau, kerana mereka berada darjat yang tinggi sekali. Mana kalau nisbah, kalau kita ni orang hak paling darjat tinggi ni orang kaya lah. Orang kaya. Bila orang kaya banyak duit, boleh pakat datuk. Pakat dating kaya. Contoh dunia lah. Tapi di akhirat ni orang hak banyak puasa, orang banyak pahala, maka orang ni lah Allah Taala akan angkat darjat. Kau tinggi Allah mereka. Bila tengok dia duduk dari kalangan orang-orang yang tinggi, orang-orang VIP orang ni. Di akhirat esok. Kenapa? Dengan mengerjakan pahala dosa, puasa yang sunat tersebut. Lalu katanya lagi, di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan dalam hadis Nabi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berpuasa pada hari-hari tersebut. Mana kata hak puasa sunat ni, dia adalah ada pada hari, ada puasa sunat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana puasa yang dikatakan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang puasa pada hari-hari tersebut. Dia ada puasa hak puasa hak tahunan. Dia ada puasa hak bulanan. Mana ada puasa, ada hari-hari yang tersebut, hari tertentu. Maka bila masuknya hari itu, maka sunat kita puasa. Tapi kaedah puasa sunat dengan puasa bulan puasa iaitu puasa wajib, dia ada perbezaan. Beza kan ni? Beza je sama je. Semua panggil bila sebut puasa ni imsakun, menahan diri. Menahan diri ni daripada lapar dan dahaga, dan menahan diri juga daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala puasa. Tu panggil puasa. Hak pada zahirnya dia menahan diri daripada lapar dahaga, tak makan, tak minum, dan tidak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mana seperti masuk suatu di dalam rongga yang terbuka. Banyaklah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti dia mana baru nikah bulan Sya'ban, 28 Sya'ban nikah. Mata esok lusa puasa.
Oh, dah baru menikah, baru jumpa. Dah. Oh, dak teringat dah sehari buat sehari. Dak. Tubuh sehari. Maka ni jadi batal puasa ke batal. Tapi ingat dia panggil dia kena bayar mana? Kafarah. 2 bulan tu puasa. Tepuk balik. 2 bulan dah. Tapi ada khilaf ulama lah. Ada kata kalau dak lepak, dak leh 2 bulan tu atas kemampuan dak mampu, maka kena bayar mana beri berah. Dan katanya lagi bahawasanya ada hari-hari yang tersebut apabila masuk hari itu maka sunat kita puasa. Mana? Tersebut hari-hari itu ialah yang pertama iaitu hari Arafah. Hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah. Yakni sunat puasa bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Bila masuk hari Arafah ni 9 Zulhijjah. Orang panggil raya haji lah. 9 Zulhijjah 10 hari nahar. Lepas tu 11, 12, 13 tu hari tasyrik. Dia ada hari hak arang puasa. Dia ada hari hak sunat puasa, hari yang harus puasa. Hari yang puasa ni bila sebut kata puasa, dia terbahagi kepada mana? Bila sebut kata hukum puasa ni, dia terbahagi kepada 4. Puasa ni. Yang pertamanya iaitu puasa wajib. Wajib kena puasa mana? Seperti puasa Ramadan. Ini wajib. Melainkan orang yang ada manik. Manik ni perkara hak menegah daripada puasa. Seperti orang tua uzur. Bapa dak leh kalau puasa ke naling. Jadi dak orok tubuh. Memang dak leh. Bukan dia buat-buat. Ada ke orang tengah-tengah ni. Mau pula puasa mari gastrik dulu. Gastrik ni pula puasa hari bulan lain dak hari. Contoh ni. Tu mana? Tu tak diwajibkan berpuasa lah bagi orang hak tak ada kemampuan nak puasa. Mana kata ada orang ada kemampuan maka wajiblah dia kena mengerjakan puasa Ramadan tu lah. Dan yang kedua iaitu puasa sunat. Ni sunat tadi. Yang kesebut lagi. Dan yang ketiga iaitu makruh kalau orang ni puasa. Mana? Iaitu yang pertama makruh dia puasa iaitu pada hari Jumaat. Hari Jumaat saja. Masuk Jumaat dia puasa. Maka ibadah puasa tu makruh. Dan ataupun hari Sabtu. Ataupun hari Ahad. Melainkan kalau dia kapuh. Kapuh ni. Misalnya tu kalau hari Arafah 9 Zulhijjah. Mana? Iaitulah jatuh pada hari Jumaat. Maka hendaklah hari Khamis tu kita kena puasa. Kalau hari raya tak boleh puasa dah. Orang panggil kalau nak buat ibadat ni kena tahu ilmu, ada ilmu. Ni dak dia kata kita kalau puasa ni biar nak makan rasa nak puasa hari raya. Tak boleh tu. Buat ibadat nampak betul ibadat tapi perbuatan tu haram, dosa. Kena pada hari tersebut. Sebab tu dia ada perkara hak makruh kita puasa. Mana? Hari Jumaat saja, ataupun hari Sabtu saja, ataupun hari Ahad saja. Kalau nak puasa ke hari Jumaat, kena puasa hari Sabtu. Orang panggil 2, kena kapuh. Kalau nak puasa Jumaat, hari Khamis tu kena puasa juga. Tu contoh. Dan yang keduanya puasa sepanjang masa bagi orang takut berlaku kemudaratan atau bimbang terlepas tuntutan sunat. Mana? Iaitulah sepanjang masa. Mana puasa terik. Tak butuh-butuh terik puasa. Hak lain daripada Ramadan lah. Dan maka dia takut berlaku mudaratan. Mana? Kalau puasa terik memang mudarat. Mana puasa terik ni? Iaitulah start pagi sampai esok dah buka lagi. Puasa terik itu orang terik. Mana sepanjang masa. Mana kata dak buka langsung 3 hari. Dak puasa 3 hari dah akan dalam baik. Dan yang keempat dia kata iaitulah haram puasa. Mana? Iaitulah tetapi terkadang puasa tu sah.
Haram puasa tapi puasa sah. Mana? Dia ada dua. Bila sebut kata haram puasa ni, puasa sah tapi haram. Mana? Iaitulah puasa seorang isteri yang tak ada izin suami. Nak batu orang puang, bila dia nak puasa sunat sekalipun, dia kena minta izin. Nak hari ni bang nak puasa sunat, nak mana boleh tak? Mudah Allah puasa sunat. Aku tak boleh tengok mu. Contohnya. Aku tak boleh Ustaz. Dan yang kedua, puasa seorang hamba tanpa kita tuan. Tak ada lah kita ni. Yang kedua iaitulah puasa dia tidak sah lagi pula haram. Mana? Seperti puasa hari raya. Ni tak sah. Puasa tak sah, tak ada pahala langsung. Ya, hukum ibadat puasa sah macam semayang kau. Ada gak semayang sah tapi haram. Guna nak. Iaitulah dia pakai semayang, pakaian hak dia pakai tu pakaian haram. Mana? Dia pergi ke orang sidang kain, dia ambil kain tu buat semayang. Kain tu kain orang pergi jiran sebelah. Orang sidang kain berkering tu malah nak kata rumah. Pakai ambil gitu, orang panggil curi. Maka dia semayang sah tak? Sah. Tapi haram perbuatan tu. Apa? Perbuatan ni apa semayang tu haram kerana menggunakan akan pakaian yang haram. Mana dengan kerana curi tadi tu. Ni ada bahasa banyak ulama ni. Dan yang kedua iaitulah puasa hari raya Aidil Adha dan puasa hari tasyrik dan puasa pada separuh bulan Ramadan, iaitulah 16, 17, 18. Bagi siapa ni? Bagi orang yang tak pernah puasa awal bulan Syaban. Bulan Syaban tak ada 1 Syaban, Jumaat 1 Allahumma salli ala Muhammad. Iaitulah Isnin Khamis dia aja puasa. Tiba-tiba masuk 16 lepas nisbu Syaban esok nak puasa lah. Hak ni haram. Nak berapa dia aja puasa. Tu. Dan yang kelima, puasa hari Syok. Hari Syok ni mana? Puasa tak okey. Bulan Ramadan tak okey, hari Syok. Rasa masuk puasa dah ni. Contoh macam ia sesak dalam hutan Bukit Baru. Sesak dalam Bukit Baru. Puasa tak okey. Rasa-rasa macam masuk bulan puasa dah. Contoh ni. Bang Syok tu tak yakin. Batulah nak puasa mestilah kena yakin. Ataupun dengan zon. Dengan zon ni banyak jalan lah. Yakin dengan ada dia tengok anak bulan, nampak anak bulan. Adapun dengan zon mana? Dengan orang yang ada sebut royak ke dia, kata malang tak apa dah anak bulan, orang kata ada sungguh jangan orang hok dak ada mana hok kaki nipu kucing homo. Orang baik kecil bukan kecil hok bangun pecah di luar tu dak sembang kecil. Maka kata inilah hukum, iaitu berkaitan dengan puasa 4 perkara tu. Ada wajib, ada makruh, ada sunat dan ada haram. Dan lagi pula kata tuan pengarang rahimahullah taala, maksudnya yang pertama dia kata hari Arafah 9 Zulhijjah. Sunat puasa bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Yang kedua iaitu hari Ashura. Ashura ni bila? 10 Muharram. Dan juga sunat puasa pada hari Tasu'ah. Sebelum daripada 10 panggil hari Tasu'ah. Panggil sunat kita puasa 9, 10 apabila masuk pada 10 Muharram ataupun 9 Muharram. Panggil hari Ashura ataupun hari mana Tasu'ah. Dan yang ketiga iaitulah 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Mana 10 pertama? Ambil start daripada awal 1 Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah. Mana kata dia puasa direct? Boleh. Ambil daripada 1 Zulhijjah, panggil Zulhijjah ni raya haji lah. Nak 10 Zulhijjah raya haji. Raya hari Nahar. 9 Zulhijjah panggil hari Arafah. Maka ambil 1 daripada 9 seterik. Boleh sunat kau. Dan yang keempat 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Dan yang kelima bulan Rejab. Dan yang keempat, yang keenam bulan Sya'ban.
Dan yang ketujuh, bulan-bulan haram. Mana bulan haram? Inna iddatash syuhur isna asyara syahran fi kitabillah. Nah, mana iaitu Allah Ta'ala menjadikan 12 bulan itu, nah, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, maka Allah Ta'ala menyebut dan ada dalam bulan tersebut bulan Syahrul Haram, bulan haram. Mana yang pertamanya iaitulah bulan haram ini bulan Zulkaidah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan satu bulan yang tunggal iaitulah bulan Rejab. Ni 4 bulan ni bulan yang haram. Pokoknya sunat kita puasa lah. Dan dalam sebulan pula ada hari yang ni apa panggil hari-hari tertentu. Ingat, puasa sunat hari-hari tersebut pada hari-hari itu. Mana puasa pada hari-hari tersebut. Hari-hari tersebut. Mana tu bila masuk hari ni bulan hari Arafah sunat puasa. Masuk hari Asyura sunat puasa. Masuk hari bulan Zulhijjah maka sunat puasa. Maksud, dan dia kata pula ada hak puasa dalam sebulan pula, ada hari-hari yang mempunyai kelebihan puasa. Iaitulah pertama pada awal bulan, masuknya bulan Zulhijjah ataupun masuknya bulan Zulkaidah, sunat kita puasa. Zulhijjah, Zulkaidah sunat puasa. Tapi kalau masuk bulan Syawal boleh tak? Awal bulan Syawal boleh puasa tak? Tak boleh puasa. Hari raya. Dan pertengahan bulan mana? 15. Start 15. Dan juga akhir bulan mana? 30. Melainkan pada bulan Syaban. Ni orang panggil hari Syak tu, bulan Syaban tu. Dan juga yang keempat hari-hari bayar, hari putih, iaitulah hari 13, hari 14 dan hari 15 pada setiap bulan. 13, 14, 15. Kalau hari kalau hari raya hari raya haji, apa panggil hari tasyrik. Hari tasyrik ni mana kata boleh lagi kita nak buat rebang. Hari raya pertama 10 ambil rebang ya. 11, 12, 13. Hari 13 baru nak rebang. Sah-sah. Boleh. Nak pahala korban tersebut. Kenapa? Hari tasyrik boleh kita. Sebab itulah kalau takbir raya, takbir raya puasa dengan takbir raya, takbir dah puasa lagi. Dah apa lah. Mana kata takbir raya puasa dengan takbir raya haji ni dia perbezaan. Takbir raya puasa hendaklah panggil setelah daripada selesai sembahyang raya habis. Masuk takbir iaitulah gelincir matahari, jatuhnya terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal. Tu garik tu boleh dah. Garik. Ada pun raya haji mana iaitulah disunatkan takbir, mana iaitulah maghrib, iaitulah subuh pada hari Arafah. 9 tu orang takbir dah. Pelik lah, tak biasa buat. Biasa buat malam raya tu. Tapi disunat subuh 9 Zulhijjah 9 hari Arafah tu sunat dah takbir. Takbir lah. Ada setengah-setengah dia buat tapi kalau hak dapat tak biasa kita buat, tengok orang mana tu imam. Pelik ada orang ni. Padang dia suruh ada hari. Tak tahu. Payah lalu lah. Dikira komen. Contohnya. Dan lagi pula dia kata bahawa dan dalam seminggu pula, ni hak dalam bulan, dan dalam seminggu pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan, mana berpuasa, mana iaitulah hari Isnin, Khamis dan Jumaat. Tapi hak Jumaat ni syarat kena kapuh dua lah. Mana iaitulah kena kapuh Khamis dengan Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu. Tu syarat. Awal kita buat juga hari Jumaat saja, mana maka makruh. Makruh ni apa? Ma la yusabu ala takri ala fi'li wa yu'aqabu ma yusabu ma yusabu ala fi'li. Iaitu barang yang ma la yusabu ala fi'li,
wa yu'asabu ala tarki. Tu barang yang tidak kita buat tak dapat pahala. Tak dapat dosa, tak dapat pahala. Tapi bila kita tinggal, wa yu'aqabu ala tarki. Wa yu'asabu ala tarki, dan diberi pahala atas meninggal dan makruh. Kalau kita buat, kita tinggal benda makruh ni boleh pahala. Kalau kita buat tak boleh benda satu, benda buat benda sia-sia, ada benda. Dan dalam seminggu dia ada hari-hari yang mempunyai kelebihan puasa. Itulah hari Isnin, hari Khamis dan hari Jumaat. Itu 3 hari ni lah. Maka puasa pada hari Isnin dan Khamis dan Jumaat adalah menjadi kafarah dosa seminggu. Yakni barang siapa yang puasa Isnin Khamis, tiap-tiap Isnin dia puasa, tiap-tiap Khamis dia puasa. Dan hari Jumaat pun, mana kata dia puasa kok. Mana kata Khamis dia dekat dengan Jumaat, boleh lah. Maka di kafarah ni dihapus, dihilang, diapung dosa seminggu dosa yang diapung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya ganjaran Allah Taala bagi orang yang mengerjakan puasa. Batulah puasa ni Isnin Khamis ni. Batulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal puasa tersebut. Cuma kita puasa ni bukan payah pun, apa bukan kita malah kita rajin. Rajin makan. Tu payah. Puasa kalau ada rajin makan, payah lalu. Nak bila puasa ni kena malah kan. Malah makan. Dan maka puasa pada hari, dan lagi pula dia kata, dan puasa pada permulaan bulan 1 bulan lah, dan pertengahan bulan yakni 15, dan akhir bulan 30 ataupun 9, dan hari-hari putih, hari bayak 13, 14, 15 adalah menjadi kafarah dosa sebulan. Yakni orang hak puasa masuk awal bulan Muharram hak pertama dia puasa, sampai pula tengahan bulan ngambang naik dah 13, 14, 15 dia puasa 3 hari lagi. Dan apabila akhir nak habis dah, jangan kira bulan Masihi, orang pun bulan Hijrah. Bila masuk bulan akhir bulan 30 ataupun 29 tu, dia kira puasa pula. Maka orang hak puasa hak lagu ni mana dikafarahkan dosanya mana selama sebulan. Sebulan Allah Ta'ala hapus, Allah Ta'ala apung dosa dia. Batulah bahawasanya puasa ni Allah Ta'ala kata aku yang membalaskan pahala orang tersebut. Sebab itulah amalan hak panggil hak tak ada dia puasa. Puasa tak ada orang tahu kata dia puasa tak. Malaikat kalau khabar kita puasa, tu boleh menyebabkan lah. Bukan kata mesti bila sebut diri tak. Tapi ayatnya amalan puasa ni tak ada orang tahu, hanya Allah Ta'ala saja. Orang lain tak tahu, kalau nak khabar baru tak tahu. Batulah ibadah puasa ni mana Allah Ta'ala lah yang membalas, mana akan memberi ganjaran bagi orang yang berpuasa tersebut. Puasa putih ni puasa bayak. Orang panggil puasa ni, orang panggil puasa pertengahan bulan. Orang panggil puasa putih lah, puasa pertengahan bulan. Nama dia iaitulah 13, 14, 15. Hak lain daripada bulan Zulhijjah lah. Tapi ingat, kalau orang hak ada puasa qada, maka dia wajib kena qada dulu. Macam semayang sunat tu. Semayang sunat ni khilaf ulama. Ada setengah kebanyakan ulama mengatakan bahawa orang semayang sunat ni, mana dia kena bila nak buat semayang sunat dia ada qada, maka wajib dia mengerjakan qada. Mana kata buat qada ni wajib dia kena qada dengan segera. Mana kata setengah ulama kata dia tidak boleh melakukan perkara yang sia-sia maka wajib dia kena qada semayang. Mana sia-sia dah guna dak semayang sunat kita qada ada lagi, patut semayang qada dak, mana pergi maidan haji. Contoh benda sia-sia tu contohnya. Mana nak haji, orang nak sini maidan haji, tapi qada nak buat, maka tetap orang ni dosa juga.
Sebab apa? Mana kata qada ni dia mesti kena buat dengan segera. Mana kata dia dalam keadaan dia ada perkara qada semayang ni, dia tak boleh buat perkara hak sisi. Macam hak cari nafkah tu wajib tak cari nafkah kerja. Hak benda-benda sini ni saja-saja kita sembang kedai kopi tak boleh. Baru masih ada qada lagi. Orang panggil dia ada hutang, hak Allah untuk hutang yang dia apabila dia bertaubat dan ada perkara dosa hak mesti dia selesaikan. Mana? Semayang wajib selesai. Adapun ada dosa hak hanya minta ampun saja. Dak ya Allah kau ampun gini ni. Ada masalah. Ada pun hak semayang dia wajib kena qada dengan segera. Itu pendapat ulama lah. Segera ni bukan kata nak mayat terawih madah itu qada ada lagi. Nyak ke semayang qada? Hak lepas-lepas. Hak lepas-lepas pun dia kena qada belaka segera. Sebab itulah kalau bab qada semayang ni, kalau kita tengok, kita nak kira nak hitung, kita tengok kita start dak semayang tu masa mana, dan kita start isah tu bahasa semayang tu bila kita boleh kira. Maka qada semayang ni kalau bahasa nak mudah papas semayang kita qada dulu. Orang bangun main sunat kita main qada. Orang tak tahu pun kita qada semayang. Malaikat khabar aku qada semayang jangan kacau aku tu kita tahu Kalau lepas-lepas pun dia wajib wajib dia kena qada dengan segera. Dengan segera. Dan katanya lagi habis tu. Itulah kalau ulah puasa ni orang ada qada lagi, mana dia wajib kena bayar kafarah, apa panggil fidyah. Kafarah kena bayar fidyah. Sebab apa? Orang kata tahun lepas dia tak puasa. Tahun lepas tak puasa. Patut tak masuk ke tahun ni. Bila masuk dah tahun ni dak qada kan tu, maka wajib dia kena bayar fidyah. Bayar berah cukup. Tapi kalau dia qada dah, tu tak kena qada mana tak melangkaui akan bulan yang tahun yang tersebut. Dan katanya dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan dalam peraturan tahunan. Dan ada pun hak puasa tahunan mana? Hak tahunan ni tu puasa bulan Ramadan tu. Maka Allah Ta'ala menghapuskan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan pada peraturan tahunan tu saja. Dan janganlah engkau menganggapkan bahawa puasa itu hanya meninggalkan makan minum saja dan jimuk sahaja. Jangan kata bila puasa ni, mana puasa ni puasa dia. Puasa ni dosa makan dosa minum lepas tu dosa jimuk tengah hari, nak jimuk malam. Itu je yang anggap kita kata. Tetapi puasa adalah lebih luas. Sebab tu bila kita imsak, menahan diri daripada lapar dan dahaga, dan juga daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Hak tu hak dari segi zahir. Adapun hak dari segi hakikinya, menahan diri daripada melakukan perkara yang mana diharamkan, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahan diri. Berasa hari ni nak ngopak orang puasa. Sebab itulah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa atas kamu, kama kutiba alal ladzina min la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah bertakwa. Mana bila kita puasa, orang ajak pergi masjid, main haji, pergi belagai yang tak boleh kita puasa ni. Tu panggil la'allakum tattaqun. Bila kita puasa, ingat aku puasa ni tak batuk ni buat benda ni. Maka itu menjadikan kita orang yang bertakwa, jauhkan kita daripada perkara-perkara maksiat. Tapi kalau sekiranya puasa masih lagi dia buat perkara-perkara hak dia buat sebelum bulan Ramadan, main haji, dia panggil duk mengupat orang lelaki, dia jarang mengupat ni. Mana ada pun duk fitnah orang misalnya, ada pun masih ada sifat-sifat berdeki misalnya. Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nah, lebih luas itu dalam hal ini Nabi kata kam min shaimin. Berapa ramai daripada orang puasa. Allah, orang puasa ni ramai. Deru setiap kampung ni puasa belaka. Hak dak semayang pun puasa. Hak dak aja jumpa surau puasa. Kalau terawih tu penuh, wah, tak cukup sejik. Telefon lalu warna kita nak buat tamu pula sejik ramai dengan orang tu polis akhir ada dah. Tinggal tak bila tu banyak tu susahlah. Contohnya. Dak puasa belaka. Tapi Nabi kata ramainya daripada shaim, orang yang puasa. Tapi Nabi kata laisa lahu min siyamihi, tidak adalah baginya itu, mana tidak memperolehi daripada puasanya itu apa-apa sekali. Puasa tak boleh benda satu, illa ju'ul wal atashu, melainkan lapar dan dahaga, tu je boleh. Ada pahala dalam bulan Ramadan, pahala dalam bulan puasa, haba amal, tak ada benda satu. Cuma puasa dia hanya lapar dahaga saja. Tapi puasa tu tidak dapat meninggalkan perkara-perkara hak lain. Maksiat kepada Allah Taala. Dan seterusnya kata maka kesempurnaan puasa itu bahawa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, ni hakikat puasa lah. Dan insyaAllah minggu depan lagi. Ada dah puasa puasa hari Senin. Jadi sini dululah, insya-Allah kita akan sambung pada lepas raya lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang baik datang dari Allah. Allahumma fil ummati Muhammadin, Allahumma salli rabbana iftah bainana wa bainakum. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.